Kali ini, tim Planetarium Negara akan membawa anda ke Galeri Meteor yang terletak di Muzium Rakyat Bandar Hilir Melaka. Penemuan batuan meteor adalah sangat menakjubkan dan kami tidak sabar untuk kongsikannya kepada anda semua. Datuk Jaafar bin Jamaluddin merupakan pemilik Galeri Meteor ini. Beliau merupakan pengasas dan pemilik bersama Jejak Juta Sdn Bhd. Beliau dilahirkan pada 8 Jun 1945 dan berkelayakan sebagai ahli profesional Royal Institute of Chartered Service, United Kingdom. Batu meteor yang dipamerkan adalah koleksi peribadi syarikat Jejak Juta Sdn Bhd yang dimiliki sepenuhnya oleh Datuk Jaafar Jamaluddin. Sebagai pengumpul barang-barang purba, beliau telah menceburi di lapangan ini sejak tahun 1993 dan boleh dianggap sebagai pengumpul tegar. Masuk sahaja ke dalam galeri, ada selonggok batu-batuan meteor di atas meja. Batu ini kelihatan seperti batu biasa sehinggalah kami memegangnya. Boleh terangkan sikit batuan angkasa yang ada sekarang kat depan Datuk? Okey, sekarang kita berada dalam galeri meteor yang terletak di Muzium Rakyat Bandar Hilir Melaka. Dan kalau kita tengok di atas meja ini adalah beberapa batu meteor ataupun dikenal juga sebagai taik bintang oleh orang-orang kita yang dulu. Tapi budak-budak sekolah sekarang dia tak suka sebut taik bintang. Dia kata saya belajar sains meteor. So dia orang suka disebutkan batu meteor. Ini merupakan koleksi saya sebagai pengumpul yang lebih kurang 20 tahun sebagai pengumpul. Jadi boleh disebutkan sebagai pengumpul tegar. Ya. Dan juga saya dapat batu ini di seluruh dunia seperti di Amerika, Afrika, Australia, China dan juga di tempat-tempat yang lain. Di samping itu di Malaysia kita ada juga sebahagian kecil ya yang boleh dapat sebabkan prioriti keutamaan orang Malaysia untuk mengumpul batu meteor adalah terhad dan tidak begitu berminat sangat. Sebab orang di luar negara dia menggunakan batu meteor ini sebagai bahan kajian dan juga menghasilkan produk-produk yang boleh dikomersialkan. Jadi apa inspirasi Datuk mula-mula semasa nak menubuhkan galeri dan mengumpul batu ni? Apa inspirasi Datuk? Oh, ini cerita dia panjang juga. Tapi kita pendekkan. Terutama sekali apabila saya ada di luar negara, saya tertarik dengan perniagaan batu-batu permata. Di situlah mulanya minat saya untuk melibatkan diri dalam batu meteor ataupun taik bintang. Sebab macam di Australia kita ada kumpulan-kumpulan yang begitu tegar yang boleh tunjukkan kita batu-batu ni. Dari situlah minat saya mula terjadi. Dan lepas itu saya gunakan bahan-bahan yang lain untuk mendalamkan sedikit knowledge batu-batu meteor. So Datuk dah berapa lama Datuk di galeri tu? Berapa lama Datuk buka galeri? Oh, kalau ikut masa tu dah lama, 10 tahun tu. Dah 10 tahun di sini? Di sini tapak ni, tak tapak yang lain. Bersama dengan gerak sama dengan muzium. So ni di depan kita ni ada banyak batuan angkasa yang Datuk kumpul ni. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan sikit apa keistimewaan batu ni, berat dia berapa. Sebab saya pegang ni susah nak angkat ni, memang berat ada. Dan memang batu ni kalau ikut dari segi berat dia berat. Sebab apa? Kandungan dia begitu tinggi dari segi besi yang ada dalam dia dan juga logam-logam yang lain seperti tembaga putih. Kalau kita tengok batu ni dia punya corak dia yang ada dalam dia ada menunjukkan putih tu tembaga putih. Yang gelap kelabu hitam tu adalah besi. Jadi campuran semula jadi besi dengan tembaga putih yang buat begitu berat. Kalau semua besi dia tak akan berat sangat. Campuran dengan logam yang lain
tembaga putih. Kalau kita tengok dari segi corak-corak ni adalah corak yang khusus ada kepada batu meteor saja. Kalau kita nak tahu keaslian batu meteor, corak ni menentukan sama ada batu meteor yang asli atau tidak. Memang susah kita nak dapat corak ni. So Datuk, kalau ada orang bawa satu batu meteor pada Datuk, nak tahu yang ni tulen ke tak, macam mana kita nak tahu? Kalau sebagai orang biasa lah, nak tahu betul kan dia batu meteor? Itu memang soalan yang begitu selalu ditanya pelawat di sini. Dia ada beberapa cara. Kita ambil cara yang mudah, yang simple. Kalau kita ambil batu meteor dengan batu bukan meteor, saiz yang serupa, batu meteor banyak kali ganda berat lagi. Banyak kali ganda berat lagi. Dia lagi berat yang tu secara mudah lah. Itu pun bukan depan. Yang lain nombor 2, kalau kita ambil magnet, kita letak atas batu meteor, dia akan lekat sebab besi yang ada sebagai kandungan akan lekatkan batu meteor. Lekatkan dia kan. Dan yang bukan batu meteor dia tak lekat. Tengok dia macam batu biasa. Ini sebagai bandingan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok, kalau di batu biasa memang tak lekat, dia akan jatuh. Tapi kalau di meteor, lekat. Jadi ini salah satu cara untuk kita menentukan sama ada batu ataupun logam yang kita bawa tu, sama ada dia batu meteor dari angkasa ataupun batu dari. Terima kasih Datuk. Di dinding-dinding galeri ini juga terdapat banyak keratan-keratan akhbar mengenai penemuan batu meteor yang boleh dibaca oleh setiap pengunjung yang hadir melawat pameran ini. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit apa nilai komersial yang boleh dibuat daripada batuan meteor ataupun meteorite ini. Silakan Datuk. Ya, nilai komersial memang banyak. Kita ada juga buat kajian dan lepas itu kita hasilkan produk-produk yang kita rasa pasaran boleh terima. Seperti bahan kemas, kita buatkan bahan kemas gunakan batu meteor yang ada di dalam museum ini sebagai bahan jualan untuk pelawat. Sebab batu meteor ni sebagaimana saya sebutkan tadi, dia kandungan besi dan tembaga putih begitu tinggi. Dan kalau kita gunakan untuk batu cincin, banyak cerita-cerita yang kita dapat mengetahui sebagai bahan rujukan. Menurut Datuk juga, nilai batu meteor mentah sangat mahal, iaitu RM10,000 Malaysia untuk 1 kilogram. Jadi, tentulah tak ramai orang boleh memilikinya. Maka, Datuk pun menghasilkan pelbagai produk dari batu meteor supaya ramai yang mampu beli seperti barang perhiasan cincin, gelang, loket yang dijual pada harga RM300 Malaysia hingga RM3,000 Malaysia. Jadi, pada batu meteor itu benar ke? Kitchen ni dari stainless steel kitchen. Jadi kita letakkan meteor, batu meteor. Setengah orang dia suka kecil, shape pun lain-lain kan, semua free shape. Kita tak bentuk batu ni kan, sebab dia datang dari raw material. Pelanggan dia boleh pilih lah yang mana batu yang dia suka kan, besar kecil. Yang tak apa orang kata tak sama kan, dia punya size dia. Ikut apa ni, orang ikut apa orang kata kesukaan sendiri lah kan. Yang menariknya, batu meteor ini tidak dikomersialkan terhad kepada pembuatan aksesoris dan kitchen sahaja, tetapi juga turut dikomersialkan menjadi perfum haruman muslim dan minyak angin roll-on. Menurut Datin Nur, pewangi ini mempunyai 2 jenis bauan. Yang pertama ialah bauan Dunhill dan satu lagi ialah apple.
Kami sangat teruja apabila dua jenis perfum ini mempunyai bauan yang sangat wangi setanding dengan bauan perfum jenama terkemuka di luar sana. Selain itu, minyak angin juga merupakan salah satu produk paling gemar dibeli oleh pelawat di galeri ini kerana keberkesanannya dalam merawat sakit-sakit atau lenguh sendi. Okey Datuk, mungkin ni ada banyak koleksi keris kat sini ni. So, apa keistimewaan keris-keris ni Datuk dan kaitan dengan batu meteor? Okey, so bagaimana yang kita ketahui, sejarah keris yang istimewa, yang berbisa, yang mempunyai kesaktian, yang gunakan batu meteor dalamnya, supaya keris itu lebih keris itu lebih berbisa. Dan dulu kebanyakan orang Melayu kita kaitkan batu meteor ni dengan senjata, keris, pedang, pisau dan lain-lain lagi senjata. Bukan kata orang Melayu saja, orang Jepun pun gunakan batu meteor dalam dia punya senjata. Orang Jepun pun buat kajian ni menggunakan batu meteor. Sebab kalau kita rujuk kepada surah-surah Al-Quran, keris ni satu benda yang begitu istimewa apabila kita masuk batu meteor dalamnya. Kebiasaannya keris dibuat dengan pelbagai jenis besi, dianggap sebagai besi besi bumi ni sebagai besi betina. Kalau campur batu meteor yang mengandung besi di angkasa itu, dianggapkan sebagai besi jantan. Jadi apabila campur besi jantan macam ni, dia punya power tu lebih dahsyat lagi. Itu ceritanya. Dan ada orang kata besi-besi ni boleh bentukkan corak amor. Ya, itu terserah kepada tukang yang buat keris itu. Setengah tukang pandai dia gunakan, dia ikut bentuk mana yang meteor yang dia orang dapat tu. Kebanyakan meteor yang dia orang dapat ni ada dia punya kelainan masing-masing. Itu terserah kepada pembuat keris yang kadang-kadang dia orang tak dapat nak jadikan keris yang macam mana dia orang nak. Sebab apa? Sebab tiap-tiap keris ini dia punya perbezaan lain. Dan batu meteor, bentuk batu meteor yang dia gunakan pun berlainan. Itu serah kepada kepandaian tukang buat keris. Menurut Datin Nur, selepas Datuk Jaafar bersara dari berniaga batu permata di Australia, beliau pulang ke Malaysia pada tahun 2003 membawa masuk lebih kurang 3 tan batu meteor yang dianggarkan bernilai RM500,000 Malaysia ketika itu. Batu meteorit terbesar yang terdapat dalam galeri ini berasal dari Rusia. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit keistimewaan batu meteor yang besar ni Datuk? Ini sebahagian daripada koleksi saya, berat lebih kurang 260 kilo yang kita dapat negara asalnya di negara Rusia. Ini merupakan yang terbesar yang ada dalam galeri kita sekarang ni. Dan kerana ikut berat dari 260 kilo itu tak begitu banyak sangat kalau banding dengan saiz dia. Dan di samping itu kita juga ada yang lain-lain lagi koleksi batu meteor yang besar juga. Ada yang 165 kilo yang terbesar kita dapat letakkan di dalam galeri ini di dalam 476 kilo. Batu-batuan meteor dipercayai mempunyai kekuatan yang tersendiri sebagaimana Alexander the Great maupun Genghis Khan. Berasal dari angkasa lepas, batuan meteor sering dikaitkan dengan kuasa teragung, kekuatan, keberanian dan juga kebijaksanaan. Oleh kerana itu, ada sesetengah masyarakat di dunia ini berpendapat bahawa batu meteor ini dapat membantu mereka untuk melawan roh-roh jahat. Yang menarik lagi di galeri ini, selain daripada pameran batuan meteor, terdapat juga pameran fosil telur dinosaur 65 juta tahun. Mungkin Datuk boleh cerita sikit keistimewaan nampak macam telur-telur ni dengan dinosaur. Okey, ini
adalah telur dinosaur yang kita dapat di negara China. Dia ada kaitan ni, dinosaur, sebagaimana kita maklumkan. Dia ada kaitan dengan batu meteor dengan dinosaur. Kita tahu lebih kurang milion-milion tahun dulu perkubusan dinosaur adalah disebabkan jatuhnya batu meteor yang besar yang hampir seluruh bumi musnah, termasuk haiwan-haiwan seperti dinosaur yang ada ketika itu habis mati. Itulah teori perkubusan dinosaur yang tidak tahu daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Biasanya batu ini yang ada di dekat saya ni adalah dalam China sebutkan tadi, ia merupakan fosil. Memang fosil itu benda yang asli yang kita sendiri nak verify dia punya jenis-jenis dinosaur. Memang kata daya dia memerlukan spesialis yang disebutkan paleontologi. Asteroid yang terhempas menyebabkan bencana alam dan seterusnya membawa kepada kepupusan dinosaur. Perkara ini memberi peluang kepada mamalia untuk mempelbagai dan mengembang biak. Dalam galeri ini juga ada mempamerkan sijil pengesahan jejak juta dan di situ juga ada penerangan ringkas tentang batuan meteorit. Datuk Jaafar juga telah berjaya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sains Meteorit dan Surah Al-Hadid yang bermaksud besi. Kepada pelawat galeri yang berminat untuk membaca buku ini, boleh membelinya dengan harga RM10 Malaysia sahaja. Datuk, akhir sekali, apakah nasihat Datuk, pesanan Datuk kepada generasi muda tentang minat yang unik mengumpul batu-batuan daripada angkasa lepas? Okay. Jadi sebenarnya saya punya hasrat juga ada yang mengadakan benda macam ni, pameran untuk memberitahu secara ilmiah kepada generasi muda betapa pentingnya batu-batu meteor, sebab dalam kita sebagai orang Islam kita rujuk surah-surah Al-Quran, dia cerita banyak dengan batu-batu meteor ni dari segi perubatan Islam dan juga dari segi sains, modern sains. Kalau saya cerita di luar negara, negeri Germany, dia menggunakan batu meteor ni sebagai perubatan untuk merawat apa nama kanser. Okay. It is documented dan benda ni boleh merawat nanti kanser. Dan lagi cara gunakan batu meteor ni senang kita nak fahamkan dari segi menggunakan magnetic effect yang ada dalam batu meteor ni. Ya. So saya serukan di sini buat rayuan orang muda patut berkecimpung juga dalam perkara seperti ini supaya benda ini dapat teruskan lagi. Terima kasih Datuk. Akhir sekali, pihak planetarium mengucapkan terima kasih kepada Datuk yang sudi untuk bekerjasama dalam menjalankan program International Asteroid Day. Dan dari pihak planetarium, saya amat bersetuju dengan cadangan Ibu Datuk supaya datanglah golongan muda penyelidik untuk membuat R&D yang lebih tentang batuan angkasa dan apakah potensi masa depan yang mungkin boleh digunakan dalam pelbagai urusan kehidupan harian kita. Terima kasih. Terima kasih.